رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan nanti Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Rabiul Awal ini ingin saya ubah sikit kita punya sesi pagi Jumaat ini. Pertama kita akan mulakan dengan selawat seperti mana pagi ini. Kemudian kita akan biasakan dengan membaca surah Kahfi ayat 1 sampai 10 saja. Kerana surah Kahfi ini merupakan satu sunnah yang sangat dituntut khususnya membacakannya pada hari Jumaat. Hari lain pun bagus, tapi hari Jumaat ni special kerana ada hadis yang menunjukkan bahawasanya isyarat membaca pada hari Jumaat itu. Jadi insya-Allah kita akan saji selepas kita tazkirah ni, lebih kurang 10 minit tazkirah, kemudian saya baca surah 1 sampai ayat 1 sampai 10 tu dia lebih kurang 2-3 minit saja. Kemudian barulah kita istighfar. Dan supaya tidak nak ambil masa setengah jam sampai pukul 8.30 ni untuk kita penuhkan pada bulan Rabiul Awal ini perkongsian berkaitan dengan Rasulullah, dan kita juga mengutamakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan maka Allah Subhanahu Wa Taala. Pepatah Arab yang masyhur menyebut berkaitan dengan Rasulullah ini sangat hebat tuan-tuan. Muhammadun basharun la kal bashar bal yakut bainal hajar. Apa maksud dia? Muhammadun basharun, Nabi Muhammad ini merupakan manusia macam kita, macam biasa macam kita juga. Muhammadun basharun la kal bashar, tapi Nabi bukan macam manusia. Ayat ni macam terkali. Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi tak macam manusia-manusia biasa yang lain. Bal yakut, tapi Nabi ni merupakan permata, intan berlian permata bainal hajar. Kalau nak dibandingkan dengan batu bata di atas dunia ni, nak habaq kata perbezaan antara Nabi dengan manusia ni, memanglah Nabi ini manusia macam kita, no? Rupa parah ada, tidur, rehat, berkeluarga, ada anak, ada bini, ada cucu, macam kita, makan, tidur semua macam kita manusia. Tapi kalau nak diibaratkan Nabi dengan manusia biasa ni, umpama kita ni batu bata, macam kita ni batu-batu di jalanan, Nabi itu adalah permata, Nabi itu adalah berlian, Nabi itu adalah diamond. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu perbezaan Nabi dengan kita. Sebab hari ni ada orang yang kita rasa sedih di kalangan ustaz-ustaz sendiri yang mereka menunjukkan keraguan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Saya rasa begitu sedih kerana kalaulah bercakap itu bukan di kalangan orang yang mengaji agama, kita mungkin boleh kata, oh mungkin dia tak ada ilmu ataupun dia tak ada pengetahuan. Tapi yang bercakap itu orang agama yang digelar ustaz, yang pakai serban, yang pakai kopiah, tiba-tiba boleh cakap kata hadis ini benda yang masih zanni. Jadi tuan-tuan Allah, ini yang kita rasa begitu seriau keadaan hari ini. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin saya bawa satu contoh pada pagi yang mulia ini tentang sifat mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya syorkan untuk diri saya dan tuan-tuan semua, jika kita ada kelapangan, bacalah satu kitab yang sangat hebat, iaitu nama dia kitab Syama'il Muhammadiyah. Hari ni banyak dikarang dalam bahasa Melayu. Syama'il Muhammadiyah, cerita pasal batang tubuh Nabi A to Z.
Tuan-tuan nak kenal Nabi macam mana, di dalam rumah, di luar rumah, sifat Nabi, cara makan Nabi, batang tubuh Nabi, cara Nabi tidur, cara Nabi sandar, cara Nabi pakai baju, cara semua ada. Jadi Syama'il Muhammadiyah ini patut bagi kita orang Islam, kita kena ada. Bahkan Imam Abu Isa At-Tirmizi yang merupakan penulis kepada kitab Syama'il Muhammadiyah yang masyhur itu, beliau menyatakan seolah-olah baginda Nabi berbicara dalam rumah kita kalau kita memiliki kitab Syama'il Muhammadiyah. Maksudnya apa? Kita nak buat apa? Refer itu, Nabi buat macam ni. Kita nak buat apa? Refer ini, Nabi buat macam ni. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ni saya nak sebut satu perkara berkaitan dengan sifat tawaduknya Nabi SAW. Ya, terima kasih Ustazah dah menulis di sana kitab Syama'il Muhammadiyah. Karangan Imam Abu Isa At-Tirmizi. Ada 2-3 lagi pengarang yang menamakan kitabnya sama dengan nama Syama'il Muhammadiyah. Baik, tuan-tuan, pagi ni saya nak sebut berkaitan dengan sifat tawaduk Nabi. Salah satu contoh banyak sifat tawaduk Nabi SAW. Dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada, merekodkan hadis ini daripada Anas bin Malik. Menceritakan Nabi SAW didatangi oleh satu orang perempuan dalam Bukhari. Dalam Muslim menceritakan perempuan itu sifatnya dia tak cukup akal. Mohon maaf, dia ni terkencang akal ataupun mudah bahasa kita gila lah. Perempuan gila menjumpa dengan Nabi SAW. Lepas tu kata dekat Nabi, wahai Nabi, wahai Rasulullah, ada tak masa aku nak sembang dengan kamu ni? Nabi kata ada. Tunggu saja saya di mana-mana. Kalau kamu ada hajat lepas ni, tunggulah saya di mana-mana saja, di laluan, di jalan-jalan di Madinah ini. Kalau kata kamu ada hajat, maka boleh saja tanya saya anytime, di waktu itu, di kawasan itu, di tempat itu. Nak menunjukkan bahawasanya Nabi kita SAW ini satu manusia yang sangat prihatin kepada orang di bawahnya. Bila-bila masa pun dia layan. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan kalau tuan-tuan mengaji, mungkin pernah terjumpa satu kisah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegur Nabi. Ini bukan satu kesilapan, tapi Allah nak mendidik Nabi kita SAW. Kalau tuan-tuan pernah membaca kitab tafsir, pada ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Mai nak tanya satu hukum hakam dekat Nabi SAW. Pada waktu tu Nabi tengah melayan delegasi luar. Nabi telah melayan duta-duta ataupun wakil-wakil luar negara. Maka Nabi seolah-olah berpaling daripada pertanyaan sahabat yang buta ni. Tiba-tiba tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tegur Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, telah berpaling daripada seorang yang buta. A'ma itu buta. Jadi teguran itu menyebabkan Nabi SAW faham bahawasanya mengutamakan orang biasa juga penting. Jadi dengan sebab itu tuan-tuan, hadis ini menunjukkan Nabi SAW sangat prihatin kepada siapa-siapa saja, sehinggalah orang gila. Dalam hadis Muslim meriwayatkan perempuan ini tidak cukup akal ataupun OKU. Nabi kata, boleh saja berjumpa aku di mana-mana jalan di Madinah ini jika kamu memerlukan hajat. Niscaya aku akan memenuhi hajatmu. Jadi tuan-tuan, yang kedua pengajarannya, selain daripada Nabi ini ambil peduli semua orang-orang di bawahnya, termasuklah orang OKU, orang gila dan sebagainya, Nabi juga memberi satu isyarat tuan-tuan. Isyarat apa? Supaya elak daripada fitnah. Iaitu Nabi kata kalau nak berjumpa dengan ajnabi, iaitu mungkin laki dan perempuan, janganlah berjumpa di tempat yang tertutup, maka berjumpalah di tempat yang umum yang tidak akan timbulnya fitnah. Sebab apabila berjumpa di satu bilik yang tertutup, kawasan sunyi, maka akan menimbulkan fitnah walaupun perempuan digila. Sebab tu Nabi isyaratkan, jumpalah aku di mana-mana jalan di Madinah, sebab jalan menunjukkan laluan orang ramai, menunjukkan ke tempat yang tidak ada fitnah. Maka Nabi ajarkan kita kalau nak berjumpa dengan orang yang bukan ajnabi kita, atau orang ajnabi, orang yang bukan mahram kita,
maka eloklah kita berjumpa di tempat yang lebih tidak mendatangkan fitnah. Kita ambil contoh mudah tuan-tuan. Mungkin orang kata, kalau kami duduk dalam bilik macam mana? Tuan-tuan tengok, Alhamdulillah, di pejabat kita, bilik tuan PPD kita, bilik timbalan KPPD kita, kesemuanya kita tengok ada cermin yang boleh kita nampak siapa tuan PPD tengah berbicara dengan mereka. Jadi itu Alhamdulillah satu langkah untuk mengelak daripada fitnah. Jadi tuan-tuan berarti Allah Subhanahu Wa Taala, maka sikit berkongsian berkaitan dengan tu Ustazah dah buat note, ajnabi adalah orang asing, orang yang bukan, orang yang mahram yang boleh berkahwin. Jadi tuan-tuan, itu sikit siri perkongsian dalam bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan dalam bulan ini tuan-tuan, banyakkanlah kita berselawat kepada Nabi dengan apa sirah sekalipun. Selawatlah, tak ada masalah, tapi paling baik, hak mana selawat paling baik? Saya mungkin dah bercakap berkali, saya ulang lagi pagi ni. Selawat yang paling baik adalah selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang tuan-tuan semua hafal. Saya tuan-tuan semua hafal dah. Yang mana tu? Yang kita baca waktu tahiyat. Mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, sampailah fil alamin innaka Hamidum Majid. Nama selawat tu nama selawat Ibrahimiyah. Itu selawat yang paling afdal untuk kita baca, kerana Nabi mengajarkan sendiri selawat itu, dan kita baca pun dalam tiap kali tahiyat akhir kita. Nama selawat, saya ulang, selawat Ibrahimiyah. Yang saya baca selawat tadi, itu selawat yang direkod oleh ulama. Nama selawat itu adalah selawat Tabibiyah. Selawat Tabibiyah yang saya baca tadi. InsyaAllah saya akan biasakan dengan selawat Tabibiyah ni, supaya tuan-tuan boleh hafal, duduk di rumah saya saja boleh selawat. Selawatlah dengan apa pun, tapi utamakan selawat. Okey tuan-tuan, untuk bahagian kedua, mari sama-sama kita membaca surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Tak apa kalau tuan-tuan ni ikut dulu pelan-pelan, sebab saya dengar suara saya seorang ni kan. Kita baca ayat 1 sampai 10. Mudah-mudahan kita biasakan bacaan surah Kahfi ni. Kalau ada masa, bacalah sampai habis. Kerana sangat baik tuan-tuan. Di hujung di akhir zaman ini Nabi pesan suruh kita baca surah Kahfi supaya kita jauh daripada disesatkan oleh Dajjal. Oleh Dajjal. Baik, siapa yang baca surah Kahfi juga, Nabi kata cahayanya akan dipancarkan daripada tempat dia baca sampailah kepada Baitul Atiq, sampailah ke Kaabah. Jadi itu hebatnya orang membaca suratul Kahfi. Baik, pagi ini saya mendahului tuan-tuan bersama untuk kita membacakan suratul Kahfi ayat 1 sampai 10. Kemudian barulah kita istighfar. Terus saya habis surah ni, saya akan masuk istighfar. Baik. Kita mula dulu dengan Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم أستغفر الله 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 العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمد الشاكرين، حمد الصابرين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق القرآن العظيم، اللهم اهدنا بهداية القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية، والسلامة والعافية، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. يا الله, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua ibu ayah kami. Ampunkanlah dosa pasangan kami. Ampunkanlah dosa anak-anak kami. Ampunkanlah dosa sahabat-sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesihatan yang baik, ya Allah. Berikanlah kepada kami kesihatan yang baik, ya Allah. Berilah kepada kami kesihatan yang baik, ya Allah. Ya Allah, eratkanlah hubungan sesama kami, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada hasad dengki. Jauhkanlah kami daripada persakitan. Jauhkanlah kami daripada segala mara bahaya, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah kesatuan antara kami, kuatkanlah kerjasama antara kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk kami memikul tanggungjawab yang telah diamanahkan pada kami dengan sepenuhnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Silakan.